Hello dan salam sejahtera semua. Saya dari kumpulan 1 akan membentangkan sedikit tentang hasil perbincangan yang telah kami lakukan. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 7 orang, yaitu saya sendiri, Colin Elisa Richard, Liana, Zalia, Azida, Zaim, Izam, dan juga Ebli. Tajuk yang telah kami dapat ialah apakah yang dimaksudkan dengan etika, etos, dan etiket, serta jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai dalam konteks masyarakat berbilang etnik di Malaysia. Sebelum kita pergi kepada huraian yang lebih lanjut tentang maksud dan contoh, mari saya berikan sedikit pengenalan tentang hasil perbincangan ini. Jadi secara ringkasnya, etika ini telah wujud sejak zaman prakolonial, yaitu zaman sebelum penjajahan di mana negara kita belum lagi dikenali sebagai Malaysia. Etika yang dikatakan sangat berkait rapat dengan adab, adat resam, dan adat istiadat orang Melayu. Selepas itu, zaman kolonial, yaitu zaman penjajahan yang telah membawa adab, adat resam, dan adat istiadat mereka yang tersendiri di dalam sistem pemerintahan serta kehidupan yang dikenali sebagai etika, etos, dan etiket. Pertumbuhan massa yang pantas kemudian mencetus zaman pasca kolonial yang merupakan era moden dan juga membawa impak penjajahan kepada kemasyarakatan yang seterusnya menerima variasi dan percampuran bersih etika, etos, dan etiket. Oke, mari kita pergi kepada huraian maksud etika, etos, dan etiket serta contoh dengan lebih lanjut. Assalamualaikum, nama saya Nur Azida binti Ramzi dan saya akan membentangkan tentang etika. Perkataan etika berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang membawa maksud kepribadian dan perwatakan. Etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika merupakan salah satu cabang utama dalam bidang falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Dalam konteks masyarakat Malaysia, etika dapat dilihat melalui masyarakat yang berbeza etnik, saling bantu-membantu antara satu sama lain tanpa mengira agama, status, dan warna kulit. Selain itu, etika juga dapat dilihat melalui masyarakat Malaysia yang saling hormat-menghormati. Setiap etik mempunyai kepercayaan masing-masing. Kita sebagai masyarakat majmuk di Malaysia haruslah menghormati pegangan agama antara satu sama lain. Seperti yang kita tahu, etika merupakan perkara yang kita amalkan setiap hari di mana-mana sahaja dalam kehidupan seharian kita. Terdapat banyak etika yang diamalkan oleh masyarakat di negara ini setiap hari. Antaranya ialah memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah. Etika ini khususnya diamalkan oleh masyarakat beragama Islam di negara ini oleh kerana ia merupakan tuntutan di dalam agama Islam itu sendiri. Selain itu, etika yang diamalkan di negara kita ialah tidak membuat bising ketika berada di mana-mana rumah ibadat. Hal ini kerana negara kita mempunyai masyarakat yang berbilang etnik dan berbeza agama. Etika ini diamalkan kerana untuk memelihara kedamaian dan mengelakkan provokasi antara agama selain tidak mengganggu orang beribadah di rumah ibadat tersebut. Di dalam pergaulan pula, kita haruslah mengelakkan menyentuh isu-isu sensitif yang dapat mencetuskan provokasi antara kaum di negara ini. Hal ini untuk mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang etnik di negara ini. Yang seterusnya ialah etos. Istilah etos berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud tempat tinggal sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Dalam bahasa Inggris, etos boleh diterjemahkan dalam beberapa maksud. Antaranya ialah starting point, to appear, dan juga karakter. Secara kefahaman, etos adalah sikap, kepribadian, atau kepercayaan atas sesuatu agama dan budaya. Dalam masyarakat yang berbilang kaum, konsep etos digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri unik sesebuah masyarakat yang berbeza-beza. Karena setiap masyarakat mempunyai etos yang berbeza-beza.
Konsep etos juga menerangkan tentang keseluruhan kepercayaan masyarakat tertentu yang membezakan sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi meneruskan pembentangan ini, saya akan memberikan beberapa contoh etos dari perspektif pelbagai etnik di Malaysia. Contoh yang pertama adalah etos Melayu. Etos Melayu menekankan nilai sopan santun dan kesopanan dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, apabila masyarakat Melayu berinteraksi dengan orang luar, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan, seperti saya. Sebaliknya menggunakan bahasa yang kurang sopan, seperti aku dan kau. Lebih-lebih lagi apabila bertutur dengan orang yang lebih tua. Etos kedua adalah etos Cina. Etos Cina menekankan nilai-nilai kerja keras serta pendidikan. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kejayaan yang mereka inginkan. Dapat kita lihat banyak masyarakat Cina yang telah mencapai kejayaan, seperti Michelle Yeoh yang telah dinobatkan sebagai pelakon terbaik di Oscar, kerana usaha dan serta kerja keras yang beliau telah hasilkan. Contoh ketiga adalah etos India. Etos India menekankan nilai-nilai keluarga serta agama. Selain itu, mereka juga menjaga keterampilan serta kerja keras dalam mencapai sesuatu kejayaan. Contoh keempat adalah etos Sabah dan Sarawak. Etos Sabah dan Sarawak menekankan nilai keharmonian di antara masyarakat yang pelbagai etnik serta berbeza agama. Dapat kita lihat apabila masyarakat berbeza etnik merayakan perayaan mereka, masyarakat lain turut juga membantu dalam menjayakan perayaan tersebut, serta kurang konflik yang berlaku di antara kaum pelbagai etnik di Sabah dan di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentang tentang etiket. Apakah itu etiket? Etiket berasal dari kata bahasa Perancis iaitu etiquette yang bermaksud sopan santun. Secara dasarnya, etiket merupakan peraturan-peraturan tingkah laku atau sopan santun sama ada dalam kehidupan harian, dalam hubungan antara satu sama lain atau dalam majlis yang berbentuk formal atau tidak formal. Tambahan lagi, seseorang individu itu seharusnya mempunyai sikap yang bagus dalam dirinya yang dipupuk sejak kecil sama ada dididik oleh ibu bapa atau mereka mencuba sesuatu perkara itu atau mereka memerhati orang lain. Dengan itu, setiap individu perlu mengamalkan sikap atau tingkah laku yang baik dalam amalan-amalan yang dilakukan seperti cara makan atau cara berhubung dengan orang lain, kerana dari situlah dinilainya sikap baik atau buruk seseorang individu itu. Bagi definisi etiket dalam masyarakat berbilang etnik pula, ia bermaksud prinsip atau peraturan-peraturan yang telah diterima oleh semua pihak sama ada dalam hubungan harian dengan masyarakat atau istiadat-istiadat tertentu. Etiket ini juga menggambarkan bagaimana sesuatu perkara atau amalan itu harus dilakukan agar terlihat sopan dan baik. Contoh etiket yang kita sering lihat ialah etiket makan seperti budaya orang India. Ketika makan, orang India akan makan dengan menggunakan tangan kanan dan makan dengan tertib. Ini kerana makan menggunakan tangan dapat meningkatkan nikmat dan nafsu ketika makan. Seterusnya, etiket bersama tetamu seperti mana contoh budaya Iban di Sarawak. Apabila berjalan di hadapan tetamu ataupun orang yang lebih tua, mereka tunduk seolah-olah membongkok sedikit tangan sambil mereka menghulurkan tangan ke hadapan kerana mereka sangat menghormati tetamu. Tambahan juga, orang Iban suka menyambut kedatangan tetamu mereka dan dengan mengutamakan tetamu untuk menjamah hidangan terlebih dahulu. Yang terakhir, etiket budaya orang Melayu ketika bergaul. Apabila berselisihan atau melawat ke rumah-rumah saudara, orang Melayu akan memberi salam terlebih dahulu dan bersalaman sambil mencium tangan bertujuan mengeratkan lagi tali persaudaraan dan kasih sayang. Sekian dari saya. Terima kasih.
Berdasarkan hasil perbincangan, maksud dan contoh yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa perpaduan sangat bergantung kepada etika bagi melahirkan ikatan yang mampan di antara masyarakat yang berbilang etnik, karena ia dapat memberi pengenalan tentang asal-usul adab, adat istiadat, dan adat resam yang diwarisi sejak dahulu. Hal ini, tanpa pengetahuan tentang etika, suatu negara yang berbilang kaum sudah tentu sukar untuk bersefahaman dan melahirkan banyak konflik. Oleh itu, etika haruslah diterapkan oleh setiap lapisan masyarakat bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan perpaduan masyarakat berbilang etnik, terutamanya di Malaysia. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oy pagkahin watas sinuhoan